Di bawah sekali permulaan orang berzikir dinamakan zikir ghaflah. Kita berzikir tapi hati kita tetap lalai, tetap mati, belum dihidupkan lagi oleh Allah, belum bercahaya. Nah, inilah orang awam yang disebutkan oleh orang tadi, orang awam, orang khawasul khawas. Jadi zikir di peringkat permulaan dinamakan zikir ghaflah. Bila Allah tingkatkan ke tingkat yang lebih baik, diistilahkan zikir yaqadhah. Maknanya zikir itu sudah menghidupkan hati, dalam hati sudah ada nur intibah, nur yaqadhah. Tentulah berbeza dengan yang pertama. Apabila Allah tingkatkan lagi ke tingkat yang lebih baik, diistilahkan zikir khudur. Kita tahulah hadir. Apa maksud zikir hudur? Allah itu sudah bertakhta di dalam hati. Allah itu sudah sentiasa diingat dalam hati. Kalau 24 jam dari semalam, masa 24 jam tu lebih banyak hatinya ingat Allah. Ini ni hudur. Kemudian akhir sekali zikir ghaibah. Apabila sampai zikir ghaibah ni, maka ketika itulah hati akan mutmainnah. Apa maksud zikir ghaibah? Ghaibah itu gaib. Apa yang gaib? Yang gaib ialah selain daripada Allah, hilang daripada hatinya. Yang diingat di dalam hati hanya Allah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa ala alihi al-adhhar wa ashabil akhyar wa sallim tasliman katsira. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pada pagi ini saya ingin menjelaskan apa yang terkandung di dalam ayat 27 hingga 30 suratul Fajr yang telah saya bacakan. Ayat tersebut sebenarnya sangat penting bagi setiap individu orang yang beriman. Kerana ayat ini Allah membuat tawaran kepada kita semua perkara yang sangat penting, yaitu kita akan dikurniakan oleh Allah keredaannya, dan kita akan jadi orang yang reda terhadap Allah. Yang lebih penting lagi, sifat kehambaan kita diakui oleh Allah. Kemudian kita akan dikurniakan Allah hidup yang penuh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tetapi tuan-tuan, kita perlu faham macam mana kita nak membuat langkah permulaan menuju kepada nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah ni kalau kita tengok dalam Quran terjemahan dalam bahasa kita, diterjemahkan kepada 3 makna. Ketiga-tiga makna ni hampir sama. Ada yang terjemahkan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah dengan wahai hati yang
mutmainah atau yang tenang, tenteram. Ada yang menterjemahkan wahai jiwa, dan ada yang menterjemahkan wahai roh. Semua ketiga-tiga ini semuanya betul. Cuma itulah, apakah langkah-langkah yang perlu kita buat? Maksud saya langkah-langkah amalan. Apabila kita mau mengetahui apakah langkah-langkah yang perlu kita buat, kita bacalah ayat-ayat yang lain di mana Allah memberi panduan untuk mendapatkan hati yang mutmainah atau jiwa yang mutmainah. Sebenarnya banyak ayat-ayat yang mengandungi panduan ini. Antara lain ialah hujung ayat 27 surah 13. Surah Ar-Ra'd, hujung ayat 27 surah Ar-Ra'd atau surah 13 bersambung dengan ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna Allah yudhillu man yasha' wa yahdi ilaihi man anab. Hujung ayat. Wa yahdi ilaihi man anab. Disambung pada ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dua ayat ini tuan-tuan, kalau kita hubungkan dengan ayat 27 hingga 30 suratul Fajr tadi, maka jelaslah. Jelas bagi kita langkah yang perlu kita buat untuk mendapat hati yang mutmainah. Hujung ayat 27 Allah berfirman, wa yahdi ilaihi man anab. Allah sentiasa memberi hidayat kepada siapa? Man anaba ilaihi, kepada orang yang melakukan inabah kepada Allah. Apa maksud inabah? Inabah adalah taubat nasuha, taubat yang benar-benar membersihkan dosa zahir dan batin, sehingga zahir dan batin menjadi bersih sebersih-bersihnya. Inabah ini tuan-tuan tingkatan taubat yang tertinggi bagi umat Nabi Muhammad. Kalau bagi nabi-nabi dan rasul-rasul, taubat mereka diistilahkan dalam Quran Aubah. Sebab itulah Nabi Sulaiman alaihissalam dipuji oleh Allah dengan firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, Ni'mal abdu innahu awab. Awab itu artinya taubat. Nabi Sulaiman itu benar-benar taubat kepada Allah. Taubatnya diterima Allah menjadi sebaik-baik taubat. Jadi kalau orang-orang yang beriman lain daripada Nabi dan Rasul, taubat mereka yang tertinggi, yang selalu disebut taubat nasuha, diistilahkan dengan inabah. Orangnya dipanggil munibun. Munibun. Jadi syarat yang pertama tuan-tuan untuk mendapat hati mutmainah, hendaklah melakukan taubat, dan taubat itu meningkat kepada inabah. Untuk mencapai tingkat
taubat di tingkat inabah ni tuan-tuan, taubatnya mesti dipimpin oleh seorang guru, seorang ulama yang memang telah mencapai inabah. Tanpa dipimpin oleh seorang guru yang taubatnya sampai ke tingkat inabah, yang bersifat munibun ilallah, maka taubat seseorang itu tidak akan mencapai tingkat inabah. Inilah yang dinamakan taubat terpimpin di dalam ilmu tasawuf. Kita jangan lupa para sahabat itu bertaubat bukan gaya sendirian. Para sahabat boleh katakan semua mereka bertaubat di bawah pimpinan Rasulullah SAW. Dan ini ada faktanya disebut dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Lau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul la wajadullaha tawwabar rahima. Ya Muhammad, sekiranya sahabat-sahabatmu yang telah melakukan dosa kecil maupun besar, zahir maupun batin, ja'uka, datang menemui engkau ya Muhammad. Untuk apa? Fayastaghfirullah, untuk melakukan taubat, minta keampunan kepada Allah di depanmu ya Muhammad. Fastaghfara lahumur rasul, engkau juga sebagai rasul minta keampunan untuk mereka. Ini Quran tuan-tuan. Maknanya sahabat bila melakukan dosa akan segera berjumpa Rasulullah, bertobat di depan Rasulullah, dan Rasulullah juga minta berdoa kepada Allah, minta supaya Allah ampunkan dosa mereka. Allah janji dua kelebihan. Taubat ini taubat terpimpin namanya. Ada dua kelebihan yang Allah sebut di hujung ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. La wajadullaha, nascaya mereka itu mendapati Allah tawwaba, mudah menerima taubat. Taubat sahabat di depan Rasulullah mudah diterima oleh Allah. La wajadullah tawwaba rahimah. Yang keduanya, orang yang bertobat di depan Rasulullah, di bawah pimpinan Rasulullah ini akan dikurniakan oleh Allah rahmat yang besar, sangat besar rahmat. Maksudnya tuan-tuan, sahabat yang bertobat gaya sendirian, tidak menerusi Rasulullah, ini tak akan dapat dua perkara ini. Tapi sahabat yang bertobat di depan Rasulullah dapat dua kelebihan. Pertama, mudah diterima. Tentulah tuan-tuan, kerana Rasulullah berdoa minta keampunan, ya Allah, engkau ampunkan dosa hamba-Mu ini, si fulan ini. Yang kedua, dapat rahmat yang besar. Cerita banyak tapi pagi ini saya sampingkan dulu, nanti kita cerita yang lain. Macam mana besarnya kebaikan yang diterima, rahmat diterima oleh orang yang bertobat dengan tobat terpimpin. Jadi inilah langkah pertama. Kita mesti mencari seorang alim untuk memimpin tobat kita. Ini langkah pertama, sehingga tobat kita ini
ditingkatkan oleh Allah kepada inabah. Bila seseorang mencapai inabah, maka pada hakikatnya orang tersebut ada 3 ciri. Pada diri orang yang mencapai inabah ini, pada diri orang tersebut ada 3 ciri. Disebut pada ayat 28, ayat seterusnya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ada 3 ciri disebut oleh Allah dalam ayat ini. Pertama apa? Beriman. Bukan saja beriman, tapi imannya sempurna. Mungkin boleh disebut imannya akan meningkat kepada yakin. Yang kedua, beramal soleh. Beriman dengan iman dan amal soleh ini tidak boleh dipisah. Yang ketiganya, watat ma'inu qulubuhum bidzikrillah. Hati mereka mutmainah dengan zikrullah. Jadi tuan-tuan, apabila seorang individu mukmin bertobat dengan tobat yang terpimpin, tobatnya meningkat kepada inabah, maka imannya menjadi iman yang sempurna atau yakin. Kemudian amal solehnya pun menjadi aksanu amala. Saya dah selalu sebut ya, dalam ayat 2 surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala. Kita diperintah beramal, bukan setakat amal saja, tetapi supaya kita beramal, supaya amalan kita itu mudah-mudahan sampai ke tingkat ahsanu amala. Jadi orang yang mencapai tingkat inabah, pertama imannya sempurna, menjadi yakin, amalannya menjadi ahsanu amala, hatinya mutmainnah. Wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Bila ada 3 ni tuan-tuan, 3 ciri ni pada seorang mukmin, itulah dapat panggilan daripada Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, dengan sendiri. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Baik, kita cuba telitikan apa yang diterangkan oleh setengah ulama tasawuf. Zikir yang boleh menjadikan hati kita ni mutmainnah. Keterangan yang mudah kita boleh temui dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah. Dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah ada satu hikmah yang menjelaskan tingkat-tingkat zikir. Tingkat-tingkat zikir yang bila kita capai dari satu tingkat ke satu tingkat, kita akan dapat mencapai zikir yang menjadikan hati kita ini mutmainnah. Kata Ibnu Athaillah, la tatruki dzikra li adami hudurika ma'allah fihi li'anna ghaflataka fi adami dzikrihi asaddu 'alaika fi dzikrihi fa asa an yarfa'aka min dzikrin ma'a ghaflatin ila dzikrin ma'a yaqadatin wa min dzikrin ma'a yaqadatin ila dzikrin ma'a khudurin wa min dzikrin ma'a khudurin ila dzikrin ma'a ghaibatin amma siwal madhkur fama dzalika 'ala Allahi bi azizin. Saya ringkaskan saja ya, ini panjang lebar. Maksud intisari kata hikmah ini.
Kata Ibn Athaillah dalam hikmahnya ini, zikir itu ada 4 peringkat. Dimulai zikir ghaflah, meningkat apabila Allah tingkatkan menjadi zikir yaqadah. Bila Allah tingkatkan lagi menjadi zikir hudur. Apabila ditingkatkan lagi yang terakhir menjadi zikir ghaibah. Jadi zikir ni tuan-tuan, menurut Ibn Athaillah, menurut ulama tasawuf yang lain pun sama. Ada 4 peringkat. Zikir yang boleh menjadikan hati kita ini mutmainah apabila seseorang yang berzikir itu mencapai tingkat yang keempat. Saya huraikan secara ringkas. Di bawah sekali, permulaan orang berzikir dinamakan zikir ghaflah. Kita berzikir tapi hati kita tetap lalai, tetap mati, belum dihidupkan lagi oleh Allah, belum bercahaya. Nah, inilah orang awam yang disebutkan oleh Imam Ghazali, orang awam, orang khawasul khawas. Jadi zikir di peringkat permulaan dinamakan zikir ghaflah. Bila Allah tingkatkan ke tingkat yang lebih baik, diistilahkan zikir yaqadah. Maknanya zikir itu sudah menghidupkan hati. Dalam hati sudah ada nur intibah, nur yaqadah. Tentulah berbeza dengan yang pertama. Apabila Allah tingkatkan lagi ke tingkat yang lebih baik, diistilahkan zikir khudur. Khudur kita tahulah hadir. Apa maksud zikir khudur? Allah itu sudah bertakhta di dalam hati. Allah itu sudah sentiasa diingat dalam hati. Kalau 24 jam sehari semalam, masa 24 jam tu lebih banyak hatinya ingat Allah. Ini ni khudur kan? Kemudian akhir sekali zikir ghaibah. Apabila sampai zikir ghaibah ni, maka ketika itulah hati akan mutmainah. Apa maksud zikir ghaibah? Ghaibah itu gaib. Apa yang gaib? Yang gaib ialah selain daripada Allah, hilang daripada hatinya. Yang diingat di dalam hati hanya Allah saja. Inilah diistilahkan dalam Quran qalbun salimun. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kalau tuan-tuan tengok makna qalbun salim dalam tafsir, qalbun salimun itu ialah hati yang hanya ada Allah saja di dalamnya. Inilah zikir ghaibah. Dan zikir ghaibah inilah, ketika berada dalam zikir ghaibah, zikir yang tertinggi inilah, seseorang itu difanakan oleh Allah. Sebab itu yang lain daripada Allah ghaib, hilang, fana. Yang dirasakan ada hanya Allah. Contohnya dalam Quran ialah apa yang Allah lakukan ke atas Nabi Musa AS. Diceritakan oleh Allah di hujung ayat 143 surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Maka apabila Tuhannya Allah menzahirkan rahsia kewujudan zatnya, rahsia keagungan dan kesempurnaannya sebagai ilahul alamin, ja'alahu dakka, menjadikan Bukit Tursina dan kejadian sekitarnya hilang lenyap, fana. Itu dalam pandangan Nabi Musa alaihissalam. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Nabi Musa
jatuh, tersungkur, fana. Ini cerita betul. Jadi bila Nabi Musa fana ini akan berakhir. Falamma afaqa, maka apabila Nabi Musa itu pulih daripada fananya, sedar seperti biasa, qala, dia segera berkata, subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maha suci Engkau ya Allah, aku serah diri zahir dan batin kepada Engkau sepenuhnya ya Allah, menjadi hamba-Mu. Wa ana awwalul mu'minin, aku rasa inilah permulaan aku sampai kepada hakikat iman yang sebenar. Inilah fana. Jadi sesudah Nabi Musa ditamatkan daripada fananya, maka hati Nabi Musa jadi mutmainnah. Inilah contoh dalam Quran. Mungkin kita mengatakan, mungkin kita berpikiran yang salah. Itu Nabi Musa. Kita ni siapa? Takkan kita boleh dapat kurniaan seperti Nabi Musa? Pikiran seperti ini, tuan-tuan, salah. Sebab umat Nabi Muhammad dikurniakan oleh Allah, diberi peluang bagaimana yang Allah beri kepada Nabi Musa. Dicontohkan oleh Allah dalam Quran, yaitu ayat 190 hingga 191 surah Ali Imran. Segulungan sahabat Nabi yang digelarkan oleh Allah dengan gelaran ulul albab, mereka ini difanakan oleh Allah dan dapat sesudah difanakan itu hati mereka jadi mutmainnah. Ayat 190 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya di alam malakut kejadian di langit dan di bumi, di alam malakut peredaran masa malam dan siang, terdapat tanda-tanda kewujudan Allah, keagungan dan kesempurnaan Allah yang dapat disaksikan oleh pandangan mata hati ulul albab. Ketika inilah ulul albab difanakan oleh Allah. Siapa itu ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Kalau kita pahami ayat 191 ini surah Ali Imran, surah Ali Imran, kita dapati ulul albab itu difanakan oleh Allah disebabkan mereka terus berzikir dan tafakur. Inilah yang disebut oleh Ibn Athilah tadi, empat tingkat zikir. Ulul albab itu sampai ke tingkat zikir ghaibah. Ketika itu difanakan oleh Allah, ketika difanakan itu oleh Allah, itulah pandangan mata hati mereka nampak alam malakut, nampak rahsia Allah di alam malakut. Saya selalu dah ingatkan dalam kuliah saya di mana-mana. Di dalam Quran Allah ingatkan kita wujudnya dua alam. Alam mulki dan alam malakut. Dalam Quran ada suratul mulki. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Biyadihi mulku. Apa makna biyadihil mulku? Di dalam kekuasaan Allah alam zahir ini. Akhir surah Yasin, Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Malakut. Zahir alam ni alam mulki, batinnya alam malakut. Alam zahir kita boleh lihat dengan mata kepala, kita boleh rasa dengan panca indera.
Tapi alam malakut tak boleh dilihat dengan mata kepala. Hanya boleh dilihat dengan pandangan hati. Pandangan hati seseorang mukmin hanya akan dapat melihat alam malakut apabila seseorang mukmin itu berzikir sampai ke tingkat ghaibah, ke tingkat fana. Ketika itulah pandangan hati, mata hati orang mukmin tersebut akan dapat menyaksikan rahsia-rahsia Allah di alam malakut. Sesudah ditamatkan pandangan itu, orang tersebut akan keluar menjadi seperti biasa. Ketika itulah hati orang tersebut menjadi mutmainnah. Lalu Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Wahai jiwa yang mutmainnah, wahai hati yang mutmainnah, wahai roh yang mutmainnah, kembalilah engkau kepada Tuhan engkau Allah. Kembali mengenal, kembali menghadap, kembali musyahadah kepada Allah seperti dahulu sebelum dimasukkan ke tubuh. Roh sebelum dimasukkan ke tubuh. Irji'i ila rabbi radiyatan mardiyah, dalam keadaan redha dan diridhai Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam kumpulan hamba-hambaku. Ini ya, diakui kehambaannya oleh Allah. Fadkhuli jannati, masuklah dalam surgaku. Di dunia hidup bahagia, di akhirat bahagia. Jadi tuan-tuan, dari apa yang saya terangkan tadi, kita dapat tahu macam mana kita nak mencapai hati atau jiwa yang mutmainnah. Pertama, ringkasnya mesti kita belajar zikir. Bila kita belajar zikir pada ahli zikir, kita akan melalui peringkat pertama, ialah peringkat bertaubat. Taubat kita dipimpin oleh guru zikir kita. Bila taubat kita sampai kepada inabah, kita ada pada diri kita ada 3 ciri. Iman kita sempurna, amal soleh kita menjadi sebaik-baik amal, hati kita jadi mutmainnah. Kerana kita akan melalui 4 peringkat zikir. Zikir ghaflah, zikir yaqadha, zikir hudur, dan zikir ghaibah. Selepas zikir ghaibah ni lah, ketika zikir ghaibah itu difanakan oleh Allah, sesudah difanakan ini, maka hati tersebut akan jadi mutmainnah. Kalau kita gunakan hadis Nabi pun boleh nak dapat hati mutmainnah. Hadis Nabi tentang ihsan. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Hadis tentang ihsan ini, tuan-tuan, menjelaskan 2 peringkat perjalanan hati kita kepada Allah. Peringkat pertama, seolah-olah melihat Allah. Inilah peringkat fana. Hanya orang yang difanakan oleh Allah saja yang akan dapat pengalaman seolah-olah melihat Allah. Karena yang dilihat oleh pandangan hati ialah tanda-tanda kewujudan Allah, keagungan dan kesamaan Allah di alam malakut, seperti yang saya terangkan tadi. Ketika itulah difanakan. Bila fana ini ditamatkan oleh Allah, maka Nabi kata, fa illam takun tarau fa innahu yaraka. Orang tersebut akan diletakkan oleh Allah dalam baqa' billah. Ketika seorang itu berada dalam keadaan baqa' billah, ketika itulah orang tersebut mencapai hati yang mutmainnah. Maknanya, tuan-tuan, hadis tentang ihsan itu menjelaskan tentang fana. Kedua, bila fana berakhir,
maka orang tersebut diletakkan oleh Allah dalam baqa' billah. Ketika dalam keadaan baqa' billah inilah, hati orang tersebut berada dalam keadaan mutmainnah. Jadi kita dapatlah garis-garis kasar macam mana kita nak mencapai hati yang mutmainnah supaya kita dapat panggilan daripada Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Ada satu kepahaman yang salah, tuan-tuan, yang sangat salah, yaitu kepahaman firman Allah Ta'ala ini besok untuk orang-orang beriman di akhirat. Tidak, tuan-tuan. Sebenarnya ayat 27 hingga 30 suratul Fajr itu ditujukan kepada kita semua yang hidup, supaya semasa hidup inilah hati kita mutmainnah. Kalau dah meninggal macam mana? Jadi saya fikir cukuplah penjelasan mengenai langkah-langkah yang patut kita lakukan untuk mencapai hati yang mutmainnah. Jadi setakat ini saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna wa li abaina wa li ummahatina wa li dhawil huquqil wajib alaina wa li muslimina muslimat والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على شريعة الغراء والطريق البيضاء وما جعلنا مستقيما ولا تجعلنا سقيما على الحق. اللهم من علينا بالفتوح التامة استقامة على شريعة الغراء والطريق البيضاء. اللهم افتح علينا أكمل الفتوح واشرح صدورنا أكمل الشرور. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله يا رحمن الرحيم ويا هادي المضلين ويا ناصر المسلمين ويا رحم الضعفاء والمساكين اجعلنا من أوليائك المتقين واخشرنا في زمرة المقربين وارزقنا خير الدارين ووفقنا من شر كونين. آمين 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 بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم سيد الثقلين. اللهم نور قلوبنا بنور دينك وطهر أعضاءنا بنور عفوك ويسر أمورنا بنور توفيقك واستجب دعاءنا بنور رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئنا من أمرنا رشدا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.